Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Syazril Ashraf Bajunaidi dengan nombor matrik 277262 akan berkongsikan hasil temu bual saya dengan seorang guru dari SMK Sungai Isap Murni, iaitu Puan Haslina binti Abdul Basit, yang merupakan salah seorang guru yang mengajar subjek perniagaan dan berperanan sebagai pengurus koperasi sekolah SMK Sungai Isap Murni. Tujuan utama sesi temu bual tersebut dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang butiran dan cara-cara yang diaplikasikan dalam pengurusan koperasi sekolah tersebut. Dalam sesi temu bual yang telah dijalankan, sebanyak 6 soalan telah diajukan oleh saya kepada guru tersebut dan kesemua soalan tersebut sememangnya menjurus kepada pengurusan dan pengendalian koperasi sekolah. Berikut merupakan hasil temu bual yang diperoleh. Jadi kita akan mulakan dengan soalan pertama. Boleh tak cikgu terangkan sedikit ataupun nyatakan sedikit sejak bila cikgu mula berkhidmat sebagai pengurus koperasi SMK Sungai Isap Murni? Saya mula berkhidmat di sini mulai tahun 2015, tapi memegang jawatan sebagai pengurus koperasi pada tahun 2017. Maksudnya tahun ke-6 saya lah untuk tahun ini. Jadi kita terus pada soalan yang kedua. Apakah matlamat misi dan visi yang telah ditetapkan untuk koperasi yang diuruskan oleh cikgu? Dari segi visi, misi dengan matlamat ni ditetapkan oleh pihak sekolah. Tapi secara kesimpulan lah daripada apa visi, misi dan matlamat tu lebih kepada nak menjadikan sebuah koperasi yang orang kata committed dari segi nak berdaya saing dengan koperasi sekolah di luar sana. Maksudnya dalam luar lingkup Kuantan lah. Dan satu lagi lebih kepada nak menjaga kebajikan anggota itu sendiri. Kalau boleh pihak koperasi ingin bagi dari segi keperluan alatan tu, kalau boleh harga lebih murah berbanding pasaran luar. Dan kita juga bantu pelajar yang orang kata sama ada pelajar yang miskin, kita akan bagi bantuan. Kita terus kepada soalan yang ketiga. Pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri usahawan yang terdapat pada diri cikgu dan adakah ciri-ciri tersebut membantu cikgu dalam menguruskan koperasi sekolah? Bagi saya, nak menjadi seorang pengurus ni kita kena ada matlamat yang jauh lah. Maksudnya seolah-olah koperasi yang kita urus tu bukan hak orang lain tapi hak kita sendiri. So sebagai peniaga, kita mesti nak matlamat kita nak untung, kita nak bantu orang seramai yang boleh. Jadi bagi saya, apa yang saya rasa, yang saya boleh simpul apa yang ada pada saya ni jenis committed lah. Saya juga maksudnya saya berani ambil risiko. Kalau sebelum ni aktiviti memang terhad jualan buku sahaja, tapi semenjak saya ambil sebagai pengurus, saya dah buat kafe, saya ada juga jualan barang runcit, dengan saya ada buat jualan makanan frozen. Lepas tu satu lagi, dari segi pandai mengambil peluang, sebabnya saya ni di mana-mana sekolah pun akan ada sebilangan guru yang suka menjual. Jadi dekat situ saya akan ada jalinkan kerjasama dengan semua staf yang mana yang suka menjual tu, untuk saya dapatkan sedikit keuntungan kepada koperasi. Maksudnya saya yang akan jadi mereka letak barang di koperasi, saya yang tu menjual. Jadi kita teruskan kepada soalan yang keempat. Apakah strategi yang telah dirancang oleh cikgu untuk memastikan pengurusan koperasi SMK Sungai Isap Murni ini berjalan dengan lancar? Dari segi strategi pengurusan ni, kalau sebelum ni kita terhad hanya satu aktiviti saja dengan jual buku saja. Sekarang ni saya dah ada kafe, koperasi pun dah ada makanan frozen. So sekarang ni kita bahagikan pengurus ni dah ada 3 orang lah. Satu, saya sebagai pengurus belian dengan jualan, dan seorang lagi ada pembantu saya, kalau ada apa-apa dia lah yang cover, dan seorang lagi ada pengurus untuk kafe. Jadi supaya kita nampak susun atur perjalanan pengurusan tu lebih teratur lah. Terus ke soalan yang kelima. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat sebagai pengurus koperasi SMK Sungai Isap Murni ini, ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh cikgu? Dah lama lagi cikgu memang tugas dia adalah mengajar. Tapi saya ditugaskan sebagai pengurus, saya juga banyak memegang jawatan-jawatan yang lain, sebagai ketua panitia, penyaras tingkatan, guru kelas. So dekat situ bagi saya lah cabaran juga bagi saya, masa yang ada tu agak terhad. Jadi itu dari segi kekangan masa lah. Cabaran lain tu maksud dari segi kerjasama antara pasukan. Jadi dekat situ tak semua berminat untuk mengurus koperasi. Jadi adalah sebilangan kecil yang tidak bagi kerjasama kepada saya lah maksudnya. Jadi kita teruskan pada soalan yang terakhir. Boleh tak cikgu kongsikan sedikit mengenai perkara-perkara yang mempengaruhi pengurusan koperasi SMK Sungai Isap Murni secara keseluruhan ataupun secara umum mengikut analisis? Satu kelebihan, walaupun tadi saya kata dari segi kelemahannya adalah ada sebilangan orang kata guru ataupun pelajar ALK tu yang kata
tak bagi kerjasama, tapi saya bersyukur juga sebab ada sebilangan mereka memang sangat menyokong saya. Dari segi peluang pula, saya cuba wujudkan kerjasama dengan koperasi sekitar, koperasi Tengku Panglima Perang, koperasi SMK Gudang Rasau, sebab itu antara koperasi-koperasi yang kira namanya top lah. Kalau boleh kita nak ke arah itu juga. Cuma ancamannya dekat sini, kita nampak peluang tu, tapi untuk dikongsi sepenuhnya daripada pihak dia tu, maksudnya kita tak nampak sangat lah. Kita kena, maksudnya saya kena usaha lebih untuk saya dapatkan maklumat lebih lengkap macam mana saya nak run macam dia lah. Berdasarkan hasil yang diperoleh daripada sesi temu bual tersebut, apa yang saya boleh rumuskan adalah pengurusan koperasi sekolah tersebut sememangnya mempunyai ciri-ciri pengurusan yang efektif, di mana koperasi sekolah tersebut mempunyai visi, misi dan matlamatnya sendiri, dan 3 perkara ini sememangnya penting untuk ditetapkan kerana 3 perkara tersebut secara tidak langsung akan menjadi garis panduan kepada pengurus koperasi sekolah untuk merangka strategi-strategi yang sesuai demi memastikan 3 perkara tersebut dapat dicapai dengan lebih mudah serta memastikan kelancaran pengurusan koperasi sekolah secara mampan. Selain itu, ciri-ciri usahawan yang dimiliki oleh guru yang menguruskan koperasi sekolah ini juga jelas membantu dalam memastikan pengurusan koperasi yang efektif, di mana ciri-ciri usahawan ini akan menjadikannya lebih yakin dalam membuat keputusan serta mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan koperasi sekolah. Antara ciri usahawan yang dimiliki oleh pengurus koperasi sekolah tersebut adalah bermatlamat jauh, berani mengambil risiko dan bijak merebut peluang. Seterusnya, pengurusan koperasi sekolah ini juga dianggap sangat efektif kerana pengurus koperasi sekolah ini telah merangka beberapa strategi jangka masa pendek dan jangka masa panjang demi memastikan susun atau pengurusan koperasi tersebut sentiasa berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, terdapat 2 cabaran utama yang perlu dihadapi oleh pengurus koperasi sekolah ini dalam aktiviti pengurusan. Cabaran pertama yang terpaksa dihadapi adalah dari aspek kekangan masa kerana pengurus koperasi sekolah tersebut juga merupakan seorang guru yang aktif mengajar serta memegang beberapa jawatan lain sehingga menyebabkan beliau sukar mendapatkan masa yang fleksibel dalam menguruskan koperasi. Cabaran yang kedua pula adalah dari aspek memperoleh kerjasama. Kerjasama antara ahli koperasi sukar diperoleh apabila ada sesetengah ahli koperasi itu tidak menunjukkan minat yang mendalam terhadap pengurusan koperasi sekolah. Jadi secara keseluruhannya, pengurusan perniagaan yang efektif itu sememangnya amat penting demi memastikan sesebuah perniagaan itu berjalan dengan lancar. Tambahan pula, setiap pengurus atau pemilik perniagaan itu juga mestilah bijak membuat analisis terhadap operasi perniagaannya dan berupaya merangka strategi-strategi yang efektif demi memastikan perniagaan yang dijalankan itu mampu berkembang serta memperoleh keuntungan secara mempan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.